Salam sejahtera, nama saya Debra Lema, anak Seteni Embat. Nombor matrik saya 260414. Untuk tugasan kumpulan kami bagi subjek GMGA 3063, perbandingan pentadbiran awam, saya akan mewakili kumpulan kami untuk membentangkan mengenai perbandingan negara di antara negara Brunei dan Indonesia. Okey. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat 5 orang ahli kumpulan kami, iaitu Nur Fatin Nadira, Mariatul Kiptiah, Kariti Grayson dan juga Charles bin Zainib serta saya sendiri. Untuk pengenalan, seperti yang kita nampak di sini, Brunei ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan, mata wang pula adalah Brunei Dollar. Tetapi bagi Indonesia pula, ibu kotanya yang kita nampak di sini adalah Jakarta. Mata wang pula mereka menggunakan mata wang rupiah dan bahasa rasmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Persamaan adalah seperti berikut, iaitu kedua-dua negara ini adalah negara ASEAN, terletak di Asia Tenggara dan juga merupakan negara kepulauan. Brunei adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara, terletak di bahagian utara Pulau Borneo, Kalimantan dan Malaysia. Negara ini terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariah Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Manakala Indonesia pula adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan memiliki lebih 17,000 pulau, di mana hanya sekitar 7,000 pulau yang berpenghuni. Indonesia menjadi negara berpenduduk yang terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan juga presiden yang dipilih secara langsung. Di sini kita boleh tengok bahawa ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta dan Indonesia juga merupakan anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Assalamualaikum, saya akan membentangkan tentang sosioekonomi. Untuk negara Brunei pada abad ke-20, dikatakan negara Brunei ini mempunyai keadaan kewangan yang teruk. Tetapi sekarang Brunei adalah antara negara yang kecil tetapi kaya. Dan jumlah pendapatan hasil negara mereka adalah pada minyak mentah dan gas asli. Dan kerajaan Brunei menyumbang kepada penyediaan pekerjaan dan hampir tiada lagi pengangguran di negara itu, dan negara Brunei masih menggunakan tenaga tempatan. Bagi Indonesia pula, penghijrahan migrasi rakyat mereka semakin meninggi dan masalah pengangguran masih lagi teruk, dan antara penduduk yang berusia 15 hingga ke 64 tahun adalah umur yang masih lagi berhijrah ke negara lain seperti Malaysia. Dan disebabkan pendapatan yang tinggi di negara luar menyebabkan banyak rakyat Indonesia berhijrah ke negara luar. Saya Charles bin Zainib. Seterusnya saya akan membentangkan bentuk hubungan luar yang dijalinkan oleh kedua negara, iaitu negara Brunei amat menitikkan hubungan diplomatik antarabangsa, mewujudkan hubungan dengan negara-negara serantau dan mendapatkan sokongan dari negara-negara besar. Manakala negara Indonesia membuat hubungan erat dengan negara penderma seperti Amerika Syarikat, Eropah Barat dan Jepun. Ianya juga menerapkan reformasi ekonomi untuk membantu masalah kewangan dan merupakan penyokong kuat Forum ASEAN Pacific Economic Cooperation. Seterusnya, perbandingan isu-isu permasalahan antara kedua negara, iaitu negara Brunei mengalami kerapuhan institusi kekeluargaan, peningkatan kes-kes penceraian dan keganasan rumah tangga. Manakala bagi negara Indonesia mengalami pengangguran, kadar kemiskinan yang tinggi, masalah rasuah yang teruk,
dan mengalami populasi penduduk yang padat dan tinggi. Saya 260140 Nur Fatin Nadira binti Nordin akan membentangkan berkaitan dengan perbandingan dalam jumlah penduduk dan komposisi keluaran. Bagi negara Brunei mempunyai nilai pendapatan yang tinggi di mana ianya boleh menikmati taraf hidup yang lebih tinggi dengan jumlah penduduk yang sedikit. Selain itu, pendapatan per kapita merupakan pengukur yang lebih tepat dan membelanjakan sebahagian besar pendapatan negara kepada sesuatu yang memberi kesejahteraan rakyat. Indonesia pula mempunyai nilai pendapatan yang rendah, maka dia tidak boleh menikmati taraf hidup yang tinggi dengan jumlah penduduk yang ramai. Dan pendapatan per kapita juga agak rendah. Dalam pada itu, negara ini juga kurang maju biasanya membelanjakan sebahagian besar pendapatan negara ke atas keluar barang pengguna dan barang modal yang memberi manfaat secara langsung kepada pengguna. Jika dilihat, jumlah penduduk bagi negara Brunei iaitu 428,962 orang dan Indonesia pula 260 juta penduduk. Selain dari itu, Indonesia merupakan negara berpenduduk terpadat nombor 4 di dunia dan ia juga merupakan persaingan untuk mendapatkan kerja jika kita ingin bandingkan dengan negara Brunei. Jelas menunjukkan bahawa di Indon penduduknya lebih padat berbanding Brunei yang hanya 428,962 orang. Sekian, terima kasih. Saya Kinetic Lesson anak lelaki Meriapan, nombor matrik 258555. Seterusnya, kesimpulan. Dari segi kajian, kedua-dua negara mempunyai perbezaan dari sistem pemerintahan. Yang pertama, pelaksanaan dasar dan usaha kerajaan untuk menyatu padukan rakyat masih memerlukan kerjasama dan hubungan semula jadi daripada semua pihak. Yang kedua, pembasmian kemiskinan bukan sahaja menjadi keutamaan dalam kedua negara ASEAN ini tetapi juga di peringkat global seperti yang digariskan dalam agenda pembangunan lestari pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Sekian, terima kasih.